warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Bapak yang mati sekalian, kalau tuan lihat ya, PAS ni, saya nak beritahu PAS, teman-teman yang rasa-rasa tepi jalan tu, ada belah-belah yang kelam-kelam sikit ni, bahawa saya orang PAS lah tu. Kawan saya alu-alukan. Saya hormati kehadiran saudara, saya hormati kehadiran saudari, bahkan saya hendak menyampaikan ceramah ini sebahagiannya saya tujukan, dedikasikan kepada teman-teman PAS saya. Supaya diorang boleh berfikir sikit. Fikir. Jangan hanya fikir nak menawan Putrajaya. Ada orang mengatakan zikir orang PAS pun dah berubah. Bukan subhanallah, bukan alhamdulillah, Allahu akbar. Zikirnya habis saja. Putrajaya. Itu ke yang disuruh oleh Dr. Burhanuddin Hilmi? Saya nak tanya orang PAS, itu ke yang disuruh oleh Dr. Burhanuddin Hilmi? Itu ke yang disuruh oleh Tuan Haji Fuad, pengasas PAS? Itu ke yang disuruh oleh orang Perak ni, Datuk Osman Abdullah? Itu ke yang disuruh oleh Profesor Dr. Zulkifli Muhammad? Adakah itu juga yang disuruh oleh Mursyidul Am yang namanya Yusuf Rawa? Atau yang terakhirnya, adakah itu yang diminta, disuruh, ditekankan oleh almarhum Datuk Fadil Noh, yang saya masuk PAS betul-betul di zaman beliau sebagai Presiden PAS. Saya juga nak menyebutkan, bila saya balik daripada luar negara, saya belajar tempat di Amerika macam juga Datuk Syahrul kita. Balik daripada negara setelah saya mengikuti 7 tahun setengah. 7 tahun setengah tu masters habis, balik, lepas tu ber-PhD. Saya berusrah tiap-tiap minggu, tiap-tiap 2 minggu, tiap-tiap bulan dengan orang Palestin. Usrah bulanan, mingguan, usrah. Bincang-bincang, baca satu ayat Quran bincang, baca hadis bincang. Dan tu bincang pergerakan-pergerakan Islam seluruh dunia, macam mana kita harus melibatkan diri kita dalam satu majlis namanya usrah. Jadi sepanjang 7 tahun di Amerika Syarikat, khatamlah beberapa kitab. Terutama kitab-kitab yang menjurus kepada Islamic Movement, gerakan Islam sedunia. Bila saya balik, saudara, saya tengok juga lambayan-lambayan daripada mana, badan mana, pertubuhan mana, institusi mana yang sesuai dengan jiwa yang telah dididik selama 7 tahun di Amerika Syarikat. Selain daripada ilmu perancang bandar yang saya ikuti, saya juga mengikuti usrah-usrah yang bercerita tentang Islam. Sebab itu boleh sikitlah tentang Islam ni, boleh sikit aja. Yang tak bolehnya banyak, bolehnya sikit aja. Jadi saudara, bila saya lihat ketika itu PAS memperjuangkan 3 perkara. Alhamdulillah, bagus tengok. Saya suka tengok orang duduk atas motosikal, tak bergerak-gerak. Yang setengah tu tak menongkat motosikal pun. Saya lihat PAS, salah satu daripada option yang ada yang paling rapat dengan apa yang saya dapat di Amerika Syarikat, optionnya ialah PAS. Sebab PAS yang pertama nak menegakkan negara Islam. Tak ada orang dalam dunia, orang UMNO ke, orang berjasa ke, Semangat 46 ke, saya tak fikir mereka menyisihkan tanggungjawab untuk menegakkan negara Islam di bumi Malaysia ini. Yang kedua,
Dalam PAS nak melaksanakan hudud. Saya didedahkan dengan hudud ni agak lama dah. Macam mana hudud boleh mengubat penyakit masyarakat, macam mana hudud boleh menegakkan kebajikan, kebijaksanaan dalam masyarakat, macam mana hudud boleh menegakkan keadilan total dalam masyarakat, macam mana hudud boleh menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Yang ketiga, teman-teman PAS, yang ketiga ialah slogan, tagline PAS. Namanya ialah Kepimpinan Ulama. Nak melaksanakan negara Islam, nak melaksanakan hudud kepimpinan ulama, sesuai sangatlah dengan jiwa saya, dengan pembentukan pribadi saya. Tapi kita jadi tunggangan kepada orang kafir, tak guna. Tak guna. Oh, tak kebir pula dah tu. Tak guna. Tapi kalau misalnya lambang roket pun, tetapi intinya adalah Islam. Intinya adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Roket pun apa masalahnya? Gambar kasut pun apa masalahnya? Gambar payung pun apa masalahnya? Gambar kunci pun apa masalahnya? Tak bergambar pun apa masalahnya? Itu pada pandangan saya. Mungkin teman-teman UMNO kat sini tak setuju pandangan saya, tapi tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu perkara kecil. Lambang-lambang ni perkara kecil. Orang putih kata symbolism. Dia tak ada berapa perkara besar. Itu small matters. Itu small matters. Itu form. Yang kita nak ni substance. Symbols are forms. Substance-nya ialah gerak kerja. Substance-nya ialah komitmen. Substance-nya ialah result yang kita nak lihat daripada gerak kerja kita. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian ni. Jadi, saya nak mengatakan secara natural, saya masuk PAS. Masuk PAS, tuan-tuan dan puan, Masya Allah, ditarbiah lagi oleh PAS. Tiap minggu ada usrah. Lepas tu ada usrah yang besar. Usrah umuminya besar. Bulanannya besar. Tarbiyahnya sambung juga apa yang saya belajar di luar negara. Tetapi di sini ada masanya dikhususkan bahawa yang betul ialah PAS. Yang tak betul ialah UMNO. Yang pure Islamnya PAS. Yang tak pure Islamnya UMNO. Itulah yang dipundakkan ke kepala kita. Sehingga kan kalau tuan-tuan tanyakan setengah daripada pemimpin PAS, sebut saja UMNO, saya ingat dia punya gambaran, impression tu very, very negative. Very negative. Bukan negatif saja. Sebab itu yang kita dengar amanat Haji Hadi. Kafir mengkafir. Mengkafirkan sesama Islam. Bukan satu cerita khayalan. Teman-teman kat sini pun, saya tadi berbincang masa makan-makan tadi, dia kata, teman-teman kata, Kak Rungkup tak ada masalah, Bagan Datuk tak ada masalah, amanat Haji Hadi tu tak banyak ceritanya berlaku di Bagan Datuk. Tapi cuba pergi utara Perak. Cuba pergi ke Kedah. Cuba pergi ke Perlis. Teruknya cuba pergi ke Kelantan. Teruk lagi ketika itu cuba pergi ke Terengganu. Cuba pergi ke utara Pahang. Jadi tuan-tuan dan puan, bahkan saya tak tahu bila saya dah dilepaskan daripada PAS, sebenarnya dipecat. Tapi saya nak menggunakan perkataan biar lembut sikit. Lembut nak meraihkan teman-teman ni. Sungai orang Sungai Lancang ni saya nak raihkan. Sungai Tiang. Bila saya dipecat daripada PAS, saya rasa pemecatan saya itu, tuan-tuan dan puan, sesungguhnya tidak syar'i.
Pertama, pasal apa saya dipecat? Saya dipecat kerana saya adalah exco kanan Kerajaan Negeri Selangor. Exco kanan, saya exco kanan, senior exco. Diberikan tanggungjawab portfolio hal ehwal Islam, adat Melayu, infrastruktur, kemudahan awam. Biasanya 2 orang exco jaga, tapi bagi saya Tan Sri Khalid bagi 1 orang jaga 4 portfolio. Tu. Jadi saya jaga hal ehwal Islam. Bila saya jaga hal ehwal Islam, saya hendak supaya Islam itu supreme. Islam itu agung. Islam itu mulia. Islam itu dihormati. Islam itu dikumandangkan saban hari, saban petang. Islam itu dimasukkan ke sanubari anggota masyarakat, terutamanya orang Melayu, orang Islam, dan Islam itu bakal diwarisi sampai hari kiamat oleh anak-anak kita. Itu tugas saya. Tapi apa yang saya dapati sebagai exco Kerajaan Negeri Selangor? Saya nak mencegah arak. Di Shah Alam namanya Seksyen 1 sampai Seksyen 24. Seksyen 1 sampai Seksyen 24 ni didiami oleh lebih kurang 75% orang Islam, orang Melayu. Kawasan Melayu. Macam mana kawasan Melayu jual arak? Saya tak benarkan jual arak pasal kajian yang dibuat oleh JAIS, pembeli-pembeli arak daripada pukul 12 sampai pukul 3 pagi ialah pemuda-pemuda Melayu. Bila dikaji siapa pemuda-pemudi Melayu itu, pemuda-pemudi Melayu itu ialah siswa-siswi yang menuntut di Shah Alam. Tuan-tuan membuat. Yang kedua, saya nak cegah judi. Allah, judi. Bukan saja judi yang tikam-tikam tu, bukan saya judi yang pakai kuda-kuda tu. Bukan. Judi dalam berbagai bentuk, Restoran besar ada judi, hotel ada judi, kelab-kelab ada judi. Macam mana? Saya dengan kuasa saya sebagai exco agama, saya kata no, please, no. Tak boleh. Bila saya kata tak boleh, dalam exco dan di luar exco, penentang yang pertama yang berdiri depan saya ialah DAP. Penentang yang kedua yang sama juga penentangannya macam DAP ialah PKR. Penentang yang ketiga yang sama juga penentangannya dengan DAP dan PKR ialah PAS. Macam mana orang PAS? Macam mana? Macam mana orang PAS boleh marah saya nak cegah judi? Saya bersyarah di Johor 2 minggu yang lepas, di Kulai. Ada 2-3 budak yang didatangkan untuk menjerit, bohong, bohong, bohong. Masya Allah. Apa faedah saya nak berbohong? Saya tidak mengubah masyarakat dengan bohong. Dan tiada teori yang telah dibuat oleh manusia mengubah masyarakat menggunakan taktik bohong. Tak laku, tak boleh. Jerit, bohong, fitnah. Saya exco yang buat. Saya berdepan dengan menteri besar, ahli-ahli exco, Ronnie Liu-nya, Teresa Kok-nya, Elizabeth Wong-nya, termasuk yang Melayu pun. Dan kajian yang dibuat yang meraihkan rumah urut tu disebut kepada saya 70% orang Islam. Tuan-tuan membuat hotel bajet kalau di Shah Alam, di MPSJ, di MPPJ, MPBJ, di MBSA, Shah Alam, Petaling Jaya, Subang Jaya, Ampang Jaya, banyaknya lah hotel bajet. Tuan-tuan nak tahu, hotel biasa ni, biasanya kita bayar, katakanlah harganya RM150, masuk pukul 12 tengah hari, hari Sabtu, keluar pukul 12 tengah hari, hari Ahad. Itu RM150. Tapi hotel bajet, tuan-tuan dan puan, harganya, tuan-tuan akan tengok,
di papan-papan, di pokok-pokok, dekat-dekat lampu-lampu isyarat. Dia kata hotel bajet namanya sekian-sekian, harganya ialah RM9.99 satu jam. Anak tanya balik pengurusi, apa maksud satu jam tu? Ini macam mana? Saya nak tanya orang PAS. Tuan-tuan, tidak ada syakwas sangka RM9.99 satu jam di hotel. Why it is for an hour? Why it is for a limited 1 hour's time? Why? Jadi saya nak benteras itu. Siapa yang marah? DP. Siapa yang marah? PKR. Siapa yang marah? PAS. Bila PAS tu, pom. Bukan saya marah sangat orang PAS ni, tapi tak betul. Tak betul. So, saudara, yang akhirnya yang menyebabkan saya antaranya dipecat ialah peristiwa DUMC, Damansara Utama Methodist Church. Ini pun masalah akidah, pertahankan akidah umat Islam. Cantik ni. Pertama kalinya lah gambar saya yang dipilih tu, gambar saya yang betul-betul sesuai. Kalau hidup je, itulah muka hidup saya. Selalu tu gambar menguap lah dia ambilnya. Betul. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, DUMC ialah peristiwa tu dalam 2 Ramadan tahun 2012 gitu. 2010. 2 Ramadan 2010. Saudara, 50 orang Islam Melayu. Bukan Melayu keturunan India, bukan Melayu keturunan Cina, bukan Melayu keturunan Arab, bukan Melayu. Melayu. Seperti saya. Melayu. Koyonyong. Seperti saya ni, dijemput berbuka puasa di persekitaran gereja oleh gereja. Bayang tuan-tuan, orang Islam 20 orang, 50 orang dijemput berbuka puasa di persekitaran gereja, dalam gereja. Sebagai exco agama nak senyap ke saya? Orang PAS saya nak tanya. Sebagai exco agama, orang PAS nak senyap? Sebagai orang PAS, sebagai exco agama nak sorok kuku? Tak jawab pula orang PAS ni. Panggil ni, mari. Hebatnya Kristian. Hebatnya amalan Kristian, hebatnya perpaduan Kristian, hebatnya kesejahteraan hidup sebagai seorang Kristian, hebatnya bantuan-bantuan Kristian, hebatnya perhatian Kristian kepada mereka orang Islam, khususnya yang masuk Kristian. Perhatian istimewa diberi kepada mereka. Marilah masuk Kristian. Bayang. Saya menentang habis-habisan. Habis-habisan. Saya bagi amaran kepada mereka. Tiba-tiba besok pagi-paginya, kejadian itu malam, paginya, Menteri Besar dah angkat telefon dulu daripada ofisnya, memohon maaf kepada Maha Guru Kristian yang bertanggungjawab mengendalikan majlis itu. Mohon maaf kerana pegawai-pegawai kuasa JAIS masuk untuk melihat kejadian malam itu dan mengambil kenyataan kepada mereka yang hadir. Minta maaf. Macam mana? Dan saya sebagai exco agama, dia tak rujuk kat saya. Dia Menteri Besar tak ada langsung. Hal agama dia tak ada ambil bahagian langsung. Sultan, Maiz, Jaiz, Hasan Ali sebagai exco. Menteri Besar tak ada. Tapi bila nak minta maaf, kan elok tanya exco. Yang tahu ialah exco. Minta maaf. Macam mana minta maaf? Orang nak menggoda akidah anak kita.
Orang nak memesongkan akidah anak kita, kita boleh minta maaf kepada juru pesong itu. Saudara-saudara, sebab itu menyedari hakikat ini, saya terus memikirkan dengan kawan-kawan. Melalui satu sistem hanya rangkaian kerajaan jadi susah. Kena pergerakan melalui NGO. Maka saya tubuhkan Jati. Jim Alif Jatayati Jati. Jati IT jalur 3. Apa tiganya? IMR. Apa I? Islam. Apa M? Melayu. Apa R? Institusi Raja. Bagi saya, bagi teman-teman di Jati, seluruhnya 3 tiang inilah, termasuk tiang Seri Islam itulah yang akan menentukan keberlangsungan mati hidupnya, jatuh bangunnya, hidup matinya manusia Melayu Islam di Malaysia ini. Tolonglah tuan-tuan. Kawan saya kat mana tadi? Mana kawan Jati kat mana? Menyorok kat mana pula? Nah, kat hamper. Tu, kat sana nanti. Tuan-tuan jadi ahli Jati. Dan nanti tuan-tuan melihat beberapa DVD yang saya lahirkan untuk membentuk anak bangsa. InsyaAllah anak bangsa yang berjaya dalam hidup di dunia diharapkan, dan anak bangsa yang berjaya di hidup bila bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Tuan-tuan dan puan-puan mati sekalian, yang itu sebenarnya sampai kepada peringkat DUMC dan Masyarakat Utama Methodist Church itu tidak lagi sebenarnya, belum lagi membawa kepada pemecatan saya. Yang menyebabkan saya dipecat ialah bila saya mengadakan satu majlis di rumah saya. Pemberita-pemberita datang, besok dia kata hari Isnin, PKR, Anwar Ibrahim, Azmin dan teman-teman pimpinan PKR meminta pemuda-pemuda seluruhnya, termasuk mahasiswa-mahasiswi, datang ke Mahkamah Tinggi Jalan Duta Kuala Lumpur untuk mendengar keputusan perbicaraan antara Anwar Ibrahim dengan Saiful Bahri. Saya tentang pasal itu. Anwar Ibrahim itu ialah ketua pembangkang dan ketua umum kepada PKR yang merupakan komponen dalam Pakatan Rakyat. Saya pun parti dalam Pakatan Rakyat, PAS. Tapi saya tentang, saya kata tak boleh. Mana boleh Anwar dengan kes peribadi, itu kes peribadi. Dia merodok Saiful tu peribadi. Ada orang sini pakai merodok, tak ada? Boleh lah. Boleh. Kasar sikit. Halus ni apa halus ni? Apa? Menyensel. Okey. Saya kata itu masalah peribadi, biarlah didengar secara peribadi, penyelesaian cara peribadi. Itu dia. Kenapa nak libatkan pemudi-pemudi? Kenapa nak libatkan mahasiswa-mahasiswi? Kebetulannya hari Isnin itu, pejabat saya menyemak beberapa universiti. Kita semak 7 universiti. Bahawa minggu itu adalah minggu peperiksaan. Hari Isnin, peperiksaan. Macam mana budak-budak periksa suruh pergi pula berhimpun ramai-ramai di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk mendengar keputusan hakim mengenai kes Anwar Ibrahim dengan Saiful. Saya kata boleh. Saya nak anak-anak kita ni, anak-anak Melayu terutamanya, pergi exam, belajar betul-betul. Pasal saya nak Cambridge diisi oleh anak Melayu Malaysia ni. Oxford diisi oleh anak Melayu Malaysia ni. Harvard diisi oleh anak Melayu Malaysia ini. Princeton diisi oleh anak Melayu Malaysia ini. Al-Azhar diisi oleh anak Melayu Malaysia ini. Universiti King Abdul Aziz di Saudi diisi oleh anak-anak Melayu kita ini. Itu yang saya nak. Bukan nak pergi mendengar keputusan hakim. Bukan sekali dua kali peristiwa-peristiwa macam itu. Baru-baru ni dalam 2 minggu yang lepas timbul lagi satu video tentang dia. Saya tak mengatakan dia, tapi orang katakan dia. Geng-geng dia dulu katakan 100% dia. Antaranya Nala Karupan.
Antaranya Mursyidul Amtibai. Macam mana? Kes yang terakhir dilaporkan, yang saya baca, dilaporkan dia terlibat lagi dengan seks songsang, lebih kurangnya dengan pelajar-pelajar, seorang pelajar universiti umur 19 tahun, dengannya pelajar daripada Sabah yang ada unsur-unsur lembut kepada pelajar itu. Lembut macam mana? Saya serah pengurusi lah. Macam mana? Macam mana orang PKR, orang PAS di AP, dan macam mana sebagian daripada teman-teman di Sungai Tiang, teman-teman di Sungai Batang nak menjadikan dia Perdana Menteri? Gila ke? Azmin minta PAS pusat mengambil tindakan drastik terhadap Hasan Ali. Laporan daripada akhbar, bukan laporan Hasan Ali. Maka dilaporkan 2-3 malam berikutnya, mesyuarat ringkas PAS pusat terus jatuh hukum, pecat. Tanpa sehingga hari ini, wallahi, saya tak tahu apa kesalahan saya sebab tidak ada pertuduhan. Dan saya tak tahu kesalahan saya. Pasal saya tidak dihadapkan jawatan kuasa disiplin dan tidak diberi walau 1 minit pun untuk membela diri terhadap pertuduhan kalau ada pertuduhan. Tetapi kes saya tidak ada pertuduhan dan tidak ada pembelaan. Macam mana? Orang PAS, macam mana orang PAS? Cuba tolong orang PAS fikir sikit. Kes muktamad. Kes muktamad. Saya semak, Datuk Syarul, saya semak, minta kawan saya semak, buka internet, tengok sistem pendisiplinan dalam badan-badan politik di negara-negara Eropah Timur. Saya semak Hungary, semak Rusia, semak Czechoslovakia, semak, tengok macam mana sistem dia. Rupanya sistem dia orang macam sistem kita. Ada pertuduhan, ada jawatan kuasa disiplin, dipanggil beberapa kali untuk menjawab pertuduhan itu di depan jawatan kuasa disiplin, direkod macam mahkamah. Akhirnya baru ada satu keputusan oleh jawatan kuasa disiplin diangkat kepada jawatan kuasa yang lebih besar, jawatan kuasa pemutus. Dengan orang yang tertuduh diberi seluas-luasnya masa dan ruang untuk membela diri. PAS tak bagi ruang itu. Jadi saya tanya kepada sahabat-sahabat, antara PAS dengan negara komunis, siapa yang lebih zalim? PAS. PAS yang bawa Islam. Sebutkan satu surah, satu juzuk, satu ayat yang mengatakan PAS yang mengatakan Islam, PAS bawa Islam, yang mengatakan Islam itu agama zalim. Tak ada. Tak ada sama sekali. Dan selepas saya dipecat tuan-tuan dan puan, mereka mengatakan Hasan dipecat. Saya quote daripada ketua penerangan dia, Datuk Tuan Baim Tuan Man. Hasan ni dia kata dalam PAS selepas dipecat nanti, dia ni tak lebih daripada sendalu-sendalu ni. Apa yang melekat-lekat tu? Dedalu. Tak lebih pada dedalu. Siapa nak dengar dia? Tapi bila saya pergi ke Kota Baru, 20,000 orang tuan-tuan, 20,000. Pergi ke Batu Gajah, di Batu Gajah, dekat tuan-tuan, di Batu Gajah, 15,000. Malam ni pun dekat-dekat juga 15,000 tu. Tapi saya banci termasuk mereka yang baru nak datang. Tapi malam ni kehadiran baiklah. Betul-betul tuan-tuan, saya dah pergi menjelajah ni. Ini antara kawasan luar bandar yang kehadirannya antara yang terbaik yang pernah saya saksikan. Tahniah kepada penganjur.